Kita sambung pelajaran fizik tingkatan 5 KSSM bab 5 elektronik, subtopik yang ketiga transistor. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang diode, semiconductor diode, komponen elektronik yang pertama. Lepas tu kita belajar juga kapasitor, komponen elektronik yang kedua. So kali ni kita akan belajar komponen elektronik yang terakhir, iaitu transistor. So transistor ni very important, sangat penting sebab dia adalah punca berlakunya revolusi perindustrian yang ketiga dan keempat lah. So ketiga tu bermaksud kita daripada tenaga mekanikal, pada komponen mekanikal kita tukarkan kepada komponen elektronik dekat kilang-kilang lah. Dan revolusi yang keempat tu di mana kita just tambah komponen internet kepada kita punya peralatan kilang kita itu, di mana kita boleh kontrol melalui komputer kan, melalui tak perlu pun duduk dekat komputer berdekatan dengan mesin kilang tu. Kita boleh juga buat di rumah sebab adanya sambungan internet. Itu adalah revolusi yang keempat. So transistor adalah komponen elektronik yang merevolusikan dunia. Okay, dia ada di mana-mana, dalam smartphone, dalam komputer, dekat mana-mana pun ada. Nama saja peralatan elektronik, dia mesti ada transistor. Dan transistor ni ada pelbagai saiz, dan paling kecil adalah saiz atom, yang di mana masih lagi dalam proses kajian research, yang kita akan menggunakan komputer kuantum. Komputer kuantum tu bukan untuk kegunaan domestik ya, yang tu adalah untuk kegunaan fizik, research fizik, ataupun untuk kita calculate data-data yang sangat besar. So kita tak boleh nak guna komputer sedia ada, kita perlukan bantuan komputer kuantum, yang di mana transistor ni bersaiz atom, saiz atom. Okey, tapi yang kita belajar dekat dalam fizik tingkatan 5 ni, unfortunately transistor lama lah, transistor klasik kita katakan, transistor yang kalau kita nak beli pun murah sahaja, tak perlu mengeluarkan wang yang banyak. Okey, so transistor ialah satu komponen elektronik yang mempunyai 3 terminal. Yang mempunyai 3 terminal BCE. Apa benda BCE? B untuk base. Base maksudnya tapak dalam bahasa Melayu lah. C is collector. Collector maksudnya pengumpul. E adalah emitter. Emitter maksudnya pemancar. So dia ada 3 terminal. Apa fungsi 3 terminal? Apakah fungsi bagi 3 terminal tersebut? So kita tengok dulu pengeluar E. Pengeluar E berfungsi membekalkan pembawa cas kepada pengumpul. So pembawa cas kita dah belajar ada 2, lohong ataupun elektron bebas. Sama ada lohong atau elektron bebas lah. Itu adalah pembawa cas. Okey, tapak B pula untuk mengawal pengaliran pembawa cas daripada pengeluar kepada pengumpul. Pengumpul berfungsi untuk menerima pembawa cas daripada pengeluar. Okey, so apa yang kita boleh analogikan transistor? Transistor ni macam paip air. Paip air yang ada kita punya PV dia tu. Okey, so yang ni adalah pengeluar E, pengeluar. Yang ni adalah pengumpul C. Dan kepala pipe tu adalah base, tapak. So pengeluar akan membawa charge, akan mensupplykan charge kan? Membekalkan pembawa charge ke pengumpul kat bawah ni. Tetapi
pengaliran dia, nak bagi laju ke, nak bagi perlahan ke, ataupun tak mau bagi langsung, kan, tak mau bagi keluar langsung, kita kontrol guna base tapak. So yang tu transistor sebenarnya, dia seperti pipe air. Okey, so kita tengok ada dua jenis transistor. Transistor juga adalah semiconductor. Kalau tadi diode kita belajar, kita ada P, kita ada N. Tapi untuk transistor kita ada 3 lapisan lah, bukan 3 jenis transistor ya. Lapisan, 3 jenis lapisan. Sama ada dia NPN ataupun PNP. Tapi jangan risau, SPM selalunya akan tanya NPN lah, lebih daripada PNP. Okey, so transistor yang selalu digunakan adalah NPN, di mana N untuk semiconductor jenis N, P untuk tapak, N untuk semiconductor jenis N bagi pengeluar. So pengumpul dia N, tapak dia P, pengeluar dia N. Kalau dia PNP, P pengumpul, N tapak, P pengeluar. So kita just hafal lah, tapak dia B untuk P, tapak dia N untuk PNP. Okay, simbol. Okay, simbol bentuk dia macam ni, bulat. Lepas tu kita ada palang, yang ni tapak, yang di atas pengumpul, yang di bawah pengeluar. Okay, so tapak, pengumpul, pengeluar. Anak panah bergantung kepada jenisnya. Kalau dia MPN, clue dia adalah nyah, P-nya. Nyah dalam bahasa Melayu bermaksud keluar. Keluar, maksudnya anak panah kita keluar. Kalau dia PNP, clue nya adalah push and push. Push dalam bahasa Melayu maksudnya masuk. So anak panah dia kena masuk. Okey, masuk ke dalam. Okey, tu adalah clue-nya. Anak panah adalah simbol menunjukkan arah aliran arus dari B ke E ataupun dari E ke B. Itu sajalah. Okey, bagi transistor PNP, kekutuban bateri bagi kedua-dua litar tapak dan litar pengumpul perlu diterbalikkan. Dengan ini arah pengaliran arus tapak, arus pengeluar dan arus pengumpul juga disonsangkan. Okey. So maksudnya dekat sini, kalau MPN, bateri kita sambung macam ni. So MPN, N di atas, P di tengah, N dekat bawah. So sambungan bateri dekat litar tapak, sini kita panggil litar tapak sebab dia sambungkan kepada tapak. Dekat sini kita panggil litar pengumpul. Okey. So litar tapak P, sebab tapak dia tengah P, dia mesti disambungkan kepada positif bateri. So dia pincang depan. Manakala litar pengumpul, N bawah dia ni, N di bawah, di mana tempat kawasan pemancar ni, dia perlu disambungkan kepada negatif bateri supaya dia pincang ke depan. Manakala yang atas ni automatik jadi pincang songsang. Itu adalah MPN. Kalau dia PNP, dia terbalik je lah. Terbalik apa? Terbalik dekat tapak, terbalik juga dekat pengumpul. So bateri dia terbalik sebab dia N PNP, silap, PNP. So N mesti kena pincang depan dengan bateri. So P kat bawah mesti pincang depan dengan bateri. So yang atas kena pincang songsang. So kita tengok pula prinsip kerja transistor. Macam mana transistor ni dia berfungsi. So kita hanya fokus kepada MPN. PNP tu dia sama sajalah. Okey, ada satu switch kat sini, dua mentol. So apa yang akan berlaku bila switch yang ni dibiarkan terbuka, mentol L1 ni tidak akan menyala sebab tiada arus tapak. Kan, tiada arus tapak yang mengalir sebab litar kita litar tak lengkap. Okey, tetapi dekat kawasan pengumpul ni, litar pengumpul ni walaupun litar dia lengkap sebab tak ada switch tapak kan, memang dia sambung bateri terus. Tetapi transistor ni dalam keadaan off sebab base kita ni dia tidak dibekalkan arus. Kan arus kita kosong sebab litar dekat tapak kita tu kosong. So pili air tu ibaratnya ditutup lah ketika ini. Pili air ditutup, maka air walaupun dekat kawasan ni dah lengkap litarnya,
air tidak akan mengalir. Maksudnya arus tidak akan mengalir sebab transistor kita tidak dihidupkan. Cara nak hidupkan transistor, kita kena bekalkan arus dekat tapak. Okey, itu adalah situasi yang pertama. Okey, situasi yang kedua, apabila switch ini dihidupkan, disambungkan, maka mentol L1 akan menyala. Dan dia penyalaan dia malap sebab rintangan kita ni sangat tinggi. Apa tujuan letak rintangan sebelum masuk ke tapak? Untuk menghadkan arus. Sebab transistor ni komponen elektronik. Bila kita katakan komponen elektronik, arus yang perlu masuk ke dalam komponen itu tidak boleh tinggi sebab dia komponen dia sangat kecil. So, kita letaklah perintah untuk menghadkan arus yang besar datang daripada bateri. So, mentol yang menyala ni, dia menyala malap. Okey, dia menyala lah sebab arus litar kita lengkap, arus mengalir, cuma arus dia kecil. Arus tapak lah, kita panggil arus tapak itu kecil sebab rintangan kita besar. Okey, maka mentol L2 pun menyala dengan terang. Kalau kita nak compare L1 dengan L2 lah, menyala L2 ni lagi terang kerana arus pengumpul IC ini adalah lebih besar daripada arus tapak. Make sense lah. Sebab kalau kita tengok arus tapak kita ni, bateri dia setakat single bateri. Kalau arus pengumpul ni, bateri dia ada 2, 6 volt lagi tinggi. Maka mentol dia lagi menyala lagi terang sebab arus pengumpul ni lagi tinggi, lagi besar. Arus tapak yang kecil tadi tu, dia menghasilkan suatu voltan lah. Sebab dia nak bagi litar dia lengkap, mesti daripada tapak masuk ke pemancar bawah ni kan. So, antara tapak dengan pemancar tu adalah voltan BE tu. So, apabila voltan BE ni mencapai satu nilai yang minimum, litar pengumpul akan dihidupkan. So, kalau kita pulas kita punya pipe pili tu kan, kalau kita main dekat rumah, pulas sikit saja air masih lagi belum keluar kan. Dia kena pulas minimum. Pulasan untuk, kalau boleh nak bagi satu titik air keluar tu kan, kita kena pulas seminimum yang boleh. So, dia kalau kita pulas sikit, belum tentu lagi air akan keluar. Dia kena pulas, adalah salah satu pulasan minimum yang diperlukan supaya air itu mengalir. Samalah dekat konsep transistor ini, dia perlukan arus tapak yang minimum untuk arus pengumpul dihidupkan. Arus tapak ni sebenarnya dapat mengawal pengaliran arus pengumpul. Keadaan ini membolehkan transistor bertindak sebagai switch. Dia sebagai switch. So, kalau dalam dunia elektronik ni, switch, perkataan switch tu tak bermaksud switch yang ni lah. Switch tu bermaksud transistor. Dalam dunia elektronik, di mana transistor ni dia akan, kalau dia dihidupkan, bermaksud signal dia satu. Kalau dia dimatikan, maksudnya base dia tu, tapak dia tak cukup, dia ataupun tak dialirkan arus, maka signal yang kita detect adalah kosong. Signal detect 1 kosong tu adalah detektor lah. Dia bukan maksudnya arus dia tu, arus dia 1, arus dia kosong, tak. Yang tu maksudnya kalau ada arus, detektor detect 1. Kalau tak ada arus, detektor detect kosong. So, dia menggunakan konsep binary, nombor binary. Okey, yang ni dah belajar dalam tingkatan 4 matematik model lah kan. Kaedah untuk menambah menolak nombor binary. Itulah bahasa komputer sebenarnya. Dia bahasa binary 1010, dan binary ni kita boleh tukar jadi bahasa lain jugalah. Itu semua adalah komputer berperingkat tinggi lah. So, tapi dalam asasnya komputer memang dia bermula dengan 10. 10 ni datang daripada transistor. Yang ni kalau satu transistor lah, dia akan menghasilkan 1 atau 0. Kalau kita ada 2 transistor, kita ada lagi satu set 1 dan 0 lagi. Ada lagi satu lagi transistor, ada lagi satu set 1 dan 0. So, ada berapa banyak transistor yang diperlukan untuk komputer? Berbilion lah. Banyak transistor diperlukan untuk menghasilkan satu komputer, disimpan dalam RAM, dalam ROM. Itu bahasa-bahasa komputer lah, komponen dalam komputer. So, ada transistor. Transistor dia bukan transistor yang kita belajar ni. Yang ni adalah transistor klasik. Transistor dalam komputer adalah bersaiz sangat-sangat kecil. Okey, belum lagi dah mencapai tahap atom tu. Yang tu kita panggil komputer kuantum lah.
Tetapi saiz dia sangat kecil lah kalau nak compare dengan transistor yang kita belajar sekarang ini. Okey, so dekat sini tadi saya dah explain bahawa transistor boleh bertindak sebagai switch. Bukan switch yang simple ni. Switch dia adalah untuk tujuan elektronik, pengkomputeran elektronik, di mana akan menghasilkan digit 1 dan 0. Digital lah, kita katakan digital. 1 dan 0, dan 1 dan 0 tu kita boleh operate, tambah dan tolak mengikut peraturan-peraturan matematik yang telah dipelajari. Tapi kita tak akan pergi sedetail itu. Kalau dahulunya silibus yang lama memang kita akan pergilah, di mana kita akan belajar tentang gate logic. 1 dan 0 ni kita akan buat operasi dan atau dan tak dan macam-macam lagi lah operasi. Tapi sekarang dah dimasukkan subtopik tersebut, so kita tak perlu pergi detail untuk benda tu lah. Mungkin akan dipelajari dalam pelajaran sains komputer. Untuk pelajar-pelajar sains komputer mungkin akan belajar tentang gate logic. Tapi untuk sekarang ni, silibus yang sekarang, tidak perlulah kita sedetail itu. Okay, yang tadi adalah transistor sebagai switch. So sekarang kita nak tengok fungsi transistor yang seterusnya menggunakan litar ini pula. Okay, selalunya kita akan guna ampere lah. So ampere kita akan letak bateri 1.5 untuk arus tapak, 6 volt untuk arus pengumpul, perintah untuk menghadkan arus. Lepas tu kita letak miliammeter. Lepas tu kita letakkan transistor ampere, 6 volt bateri, dan kita letak miliammeter di atas. Tapi kali ni miliammeter kita ni 0 ke 100, tapi yang milimeter dekat tapak ni 0 ke 1 sahaja. Sepatutnya kita boleh guna microammeter lah kat sini, boleh sahaja. Tak ada masalah kalau kita nak guna microammeter dekat sini. Tapi atas gunalah miliammeter. So dekat sini membuktikan dekat jenis ammeter saja kita tahulah arus tapak ni lebih kecil berbanding arus pengumpul. So kita boleh kira berapa besar arus pengumpul kita berbanding dengan arus tapak menggunakan konsep penggandaan. Penggandaan arus ni. So faktor penggandaan amplifier. Faktor penggandaan amplifier beta. Simbolnya beta adalah arus pengumpul bahagi arus tapak. Okey, itu je formula dia. Dan kita boleh kira berdasarkan kalau kita plotkan graf arus pengumpul dekat paksi Y, arus tapak dekat paksi X. So kita akan dapat satu graf garis lurus berkadar langsung. Dan kecerunan graf itu di mana IC akan bahagi dengan IB lah kalau kita kira kecerunan kan. Y bahagi dengan X adalah dia punya faktor penggandaan beta. So berdasarkan graf ini 78 bahagi 0.5 kita akan dapat 156. So penggandaan dia 156 bermaksud 1 miliamp yang dihasilkan adalah menyebabkan perubahan sebanyak 156 miliamp di arus pengumpul. So sekarang ni kita tengok fungsi transistor yang kedua, dia adalah sebagai amplifier. Dia membesarkan arus. So kalau kita guna mikrofon, suara kita perlahan, tapi kita dengar dekat speaker suara kita deras, kuat kan? Sebab adanya transistor juga. Dia sebagai amplifier. Dia membesarkan arus yang keluar ke speaker. Info celik transistor MPN CBE. So kalau kita tengok dekat arah anak panah ni, so arus yang masuk ke dalam transistor adalah IC dan IB. So kita buat IB campur IC, yang keluar adalah IE. So kalau kita compare dekat sini, arus pemancar lagi besar daripada IC, lagi besar IC pula lagi besar daripada IB. Sebab IB ni paling kecil, kita tahulah. So kalau kita tambah IB dengan IC, dia akan keluar IE. Kalau dia PNP pula, so kita tengok PNP yang masuk adalah IE, so yang keluar adalah IB dengan IC. So kita buat IB tambah IC. So kalau kita compare dua-dua ni sama je lah formula dia, cuma terbalik je susunannya kan. So sama jugalah. IE ni maksudnya lagi besar daripada IC, dan IC lagi besar daripada IB. Sebab IB ni sentiasa yang paling kecil. So dekat sini, jika IB kosong, maka IC sama dengan kosong. So kita kata tadi,
Kalau arus tapak yang kita adakan tu tak ada arus, kan arus dia kosong, maka IC ni kena kosong sebab transistor kita tu tutup, dalam keadaan ditutupkan. So IE kita kosong lah. Okey, so dekat sini dia kata IB lebih kecil daripada IC lebih kecil daripada IE. So beta masih lagi IC over IB, IC per IB. Untuk dua-dua lah, PNP dan NPN. Kita tengok juga fungsi transistor yang seterusnya sebagai pembahagi voltan. Pembahagi voltan. Apa itu pembahagi voltan? Maksudnya nak separate kan dua kawasan kepada voltan yang tertentu. So apa dua kawasan tu? Kawasan di atas dengan kawasan di bawah. Kalau kita boleh potong litar ni menjadi separuh, dekat kawasan atas dengan kawasan bawah, kita boleh bahagi dia mengikut voltan. Okey, so cara nak bahagi voltan, kita ada voltan output dekat sini dengan voltan input dekat sini. Okey, so kita tahulah voltan output ni mesti kurang daripada voltan input, sebab voltan input ni dia perlu supply untuk dua bahagian, atas dan bawah. Tapi yang bawah ni kita labelkan sebagai output. So macam mana kita nak tahu berapa banyak voltan output daripada voltan input, berapa banyak persen kan? So kita guna kaedah pembahagi voltan berdasarkan nilai rintangan. Nilai rintangan. Okey, so dalam pelajaran elektrik, voltan dia follow rintangan. Kalau rintangan kita tinggi, voltan kita kena tinggi. Kalau rintangan kita rendah, voltan kita kena rendah. Dia berdasarkan hukum Ohm. Semakin tinggi voltan, semakin tinggi rintangan. Arus sama. Kenapa arus sama? Sebab R1 dengan R2 walaupun kita bahagi dua, sebenarnya adalah satu line yang sama. Nampak tak? Dia dalam satu line yang sama, bermaksud litar siri. Litar bersiri, arus sama, voltan berbeza. Ingat itu. Kita ulang kaji balik topik elektrik lah. So arus sama dekat R1 dengan R2. So macam mana kita nak tahu bilangan Vout kita? Vout kita ikut nisbah rintangan. So rintangan kita semakin besar rintangan, semakin tinggilah V output kita kan. So R2 per R1 tambah R2 darab dengan V in. So ini adalah formulanya. So ini adalah formula untuk mengira pembahagi voltan. So dia berdasarkan nisbah rintangan. Rintangan dekat mana? Rintangan dekat output kita R2 bahagi dengan jumlah rintangan. So kita akan dapat persen dalam bentuk persen lah kan. So berapa banyak persen dalam keseluruhannya adalah V output. So make sense lah, kita punya logik lah, kita punya formula ni. So galeri maklumat, VBE yang minimum untuk menghidupkan transistor silikon dan transistor germanium ialah 0.7 volt dan 0.3 volt masing-masingnya. Ini adalah sebagai pengetahuan tambahan sahaja. Maksudnya kalau kita nak pulas pilih air tu, berapa banyak pulas yang minimum untuk menghidupkan tu, dia bergantung kepada jenis transistor. Kalau dia silikon, dia 0.7 lebih sikit. Kalau germanium, dia rendah sikit, 0.3, dah boleh hidupkan transistor sebagai switch lah kan. Okey, so kita tengok juga kegunaan. Tadi adalah fungsi. Transistor ada 3. Satu amplifier arus, satu sebagai switch, satu sebagai pembahagi voltan. Yang ketiga adalah kegunaan transistor. Kegunaan transistor kita ni adalah sebagai switch lah. So switch automatik. Okey. Yang pertama, perintah peka cahaya dalam switch kawalan cahaya. Okey, so ni adalah komponen elektronik yang seterusnya. Kita belajar tentang perintah peka cahaya, PPC, atau bahasa Inggerisnya LDR lah, Light Dependent Resistor. So PPC dia punya simbol dia macam ni. Dia ada simbol petak, lepas tu dia ada simbol bulat, lepas tu simbol anak panah masuk. So yang ni adalah komponen dia. So dia terletak di bawah dalam pembahagi voltan. So ingat pembahagi voltan kita separate dia jadi dua.
Atas dengan bawah, nampak tak? Rintangan atas, rintangan bawah. Ini adalah voltage input. So voltage output dia dekat bawah. Yang ni adalah voltage output. So ingat ya, pembahagi voltage tadi. So dia terletak di bahagian output untuk LDR. Kenapa nak kena letak di bawah? So saya cerita. So macam ini ceritanya. LDR berfungsi bila dalam keadaan gelap dan terang. So ni gelap dan terang. Dalam keadaan gelap dengan terang, apa yang akan berlaku? Dalam keadaan gelap, rintangannya akan meningkat. Bila dalam keadaan terang, rintangan dia akan berkurang. So, kenapa nak kena rintangan meningkat, rintangan berkurang? Rintangan meningkat maksudnya voltan dia meningkat. Kalau rintangan dia berkurang, maksudnya voltan dia berkurang. Okey, so kalau dia voltan dia meningkat, arus juga meningkat. Kalau voltan dia berkurang, arus berkurang. Okey, so cerita dia macam ni. Kalau waktu gelap sekarang ni kan gelap, waktu malam lah. Waktu malam, LDR rintangannya akan meningkat. So rintangannya lebih besar daripada yang atas, maka voltan kebanyakannya akan ke bawah sebab banyak halangan di bawah. So tenaga banyak diperlukan di bawah, kerja banyak perlu dilakukan di bawah kalau kita compare di atas. So di bawah ni adalah litar tapak. So litar tapak bermaksud arus dia pun meningkat lah. Arus tapak dia meningkat. So tapak berfungsi sebagai dia pengawal kan. Dia mengawal. Dia sebagai pilih air. Kepala pilih air tu. Kalau dekat bawah ni, dekat kepala tu kita pulas besar dah. Kita dah supply dia arus yang sangat tinggi disebabkan rintangan dia tinggi. Ataupun disebabkan dia punya voltan dia tinggi dekat bawah, voltan tapak dia tinggi, maka arus tapak dia tinggi, maka dia dah pulas banyak, maka transistor ini telah pun dihidupkan. Bila transistor dihidupkan, arus pengumpul juga dihidupkan, maka mentol akan menyala. Bukan setakat menyala, menyala terang sebab dia berfungsi sebagai amplifier arus juga. So ada 3 fungsi digabungkan dalam litar ini sebagai switch automatik, iaitu pada waktu malam mentol akan menyala, sebagai amplifier arus, iaitu mentol akan menyala terang, dan sebagai pembahagi voltan, di mana LDR kena letak di bawah. Okey, apa pula berlaku waktu terang? Bila waktu terang atau waktu siang, rintangan berkurang, rintangan dekat bawah berkurang, maka voltan dekat bawah berkurang, voltan dekat atas yang banyak. So litar tapak kita ni berkuranglah arusnya, maka transistor tidak dapat dihidupkan, maka arus pengumpul juga tidak dapat mengalir, mentol tidak akan menyala sebab kebanyakan voltan akan pergi ke atas. Kalau kita nak compare ke bawah masih diperlukan kerana untuk menghidupkan transistor. Okey, so apa yang perlu kita buat? Kalau kita nak buat dia terang waktu siang, gelap, tidak menyala waktu malam. Okey, so macam mana? Kita ubahlah kedudukan LDR ni. LDR kita letaklah di atas. So di mana bila kita letak di atas, waktu siang terang, rintangan di atas berkurang, maka automatik yang bawah lagi besar. So yang bawah lagi besar, voltannya lagi tinggi dekat bawah, arus lagi tinggi dekat bawah, tapak on, transistor pun on, arus pengumpul pun on, mentol pun on. Nampak tak? Kalau kita nak ubah fungsi bila dia menyala lah. So kalau secara defaultnya, normal lah, secara defaultnya kita nak menyala waktu gelap lah. Bila nak menyala waktu gelap, LDR kena letak di bawah. Okey, itu adalah switch kawalan cahaya. Selain itu, kita juga boleh guna switch kawalan suhu, di mana kita gantikan LDR dengan thermistor. Simbolnya ada petak, lepas tu ada palang, lepas tu ada dia punya palang rata lah pula. Palang sero, palang rata. Simbol komponen dia, bentuk dia macam tu, ada bulat. Okey, kali ni kita kena letak thermistor ni di bahagian atas. So macam mana thermistor ni? Dia bergantung kepada suhu, sejuk dan panas. Waktu sejuk rintangan dia tinggi, waktu panas rintangan dia rendah. Bila rintangan tinggi, voltan tinggi. Bila rintangan rendah, voltan dia rendah. Arus tinggi, arus rendah. Okey. So kalau kita buat waktu sejuk,
Okay, waktu sejuk maksudnya tiada haba. Resistor di bahagian atas, rintangan dia tinggi di bahagian atas, maka rintangan dia rendah di bahagian bawah lah, compare. Kalau kita nak compare. So, arus tapak tidak mengalir kerana rintangannya rendah, voltannya pun rendah. Sebab voltan rendah, arus tapak tak mengalir lah sebab ini bertindak sebagai pembahagi voltan. So, voltan memang dah ada, cuma voltan ni dia akan bekerja keras di bahagian atas, bukan di bahagian bawah. So, bahagian bawah ni khusus untuk tapak. So, tiada yang bekerja keras untuk tapak. Tapak tak on kan transistor, arus pengumpul tidak akan mengalir, mentol tidak akan menyala. Untuk situasi sejuk, kalau situasi panas, terutamanya apabila berlaku kebakaran, maka rintangan di atas rendah. Bila rintangan di atas rendah, rintangan dekat bawah ni lebih tinggi daripada yang atas lah. So, bila rintangan yang bawah lagi tinggi daripada atas, voltan lebih banyak diperlukan di bahagian bawah, maka arus yang lebih tinggi di bahagian bawah. So, tapak kita akan onkan transistor, maka arus pengumpul dapat mengalir dan menghidupkan mentol. Maka ini logik lah, kita nak waktu panas atau waktu kebakaran, mentol akan menyala ataupun siren akan menyala, akan berbunyi. Tapi waktu sejuk dia tidak akan berbunyi. Kalau nak terbalik situasinya, sama macam LDR tadi, termistor ni kena letak di bawah lah kalau kita nak terbalik. Praktis formatif 5.3, 1 rajah 5.2, kosong menunjukkan simbol bagi satu peranti elektronik. Apakah nama peranti elektronik tersebut? Resistor PMP. So, kita kena jawab lengkap lah. Sebab apa PMP? Sebab anak panah masuk. Push and push masuk. So, kalau boleh kita jawab penuh. Walaupun jawab transistor sebenarnya dah tepat, tapi kalau boleh kita jawab yang lebih spesifik lah. Apakah fungsi terminal X pada peranti elektronik tersebut? So, kalau kita label atas C, bawah tengah B, bawah E. So, X adalah pemancar. Bekalkan pembawa cas daripada kepada pengumpul, itu tujuan emitter ataupun pemancar. Okey, nombor 2, rajah 5.21 menunjukkan litar bertransistor yang terdiri daripada 2 litar, iaitu litar A dan litar B. Apabila switch S ditutup, mentol P menyala. Okey, betul. Dengan malap, okey, betul sebab ada rintangan. Manakala mentol Q menyala dengan terang. Okey, betul. A namakan litar A dan litar B. Litar A namanya litar tapak. Litar tapak. Manakala litar B ialah litar pengumpul. Mengapakah mentol P menyala dengan malap apabila switch S ditutup? Kerana rintangan yang tinggi. Pada R. Lukiskan pengubahsuaian litar bertransistor tersebut jika transistor NPN digantikan dengan transistor PNP. So, kita ubah bateri sajalah. Kalau bateri positif di atas, kita buatlah negatif pula di atas. Kalau yang ni samalah negatif di atas. Ubahan dia macam tu lah. Dan simbol dia kita tukar jadi simbol push and push, masuk ke dalam lah. Okey, nombor 3, rajah 5.22 menunjukkan litar penggerak kawalan suhu. Perintah R mempunyai rintangan 10 kilo ohm. Okey, beza keupayaan merentasi X, Y mestilah sekurang-kurangnya 5.5 volt. Untuk menyalakan mentol 6 volt 60 mA. Berapakah rintangan termistor RT apabila mentol itu menyala? Ini adalah konsep pembahagi voltan. So, kita ambil minimum lah. Nilai dia minimum nak 5.5 volt. So, V out sama dengan R2 bahagi R1 tambah R2 bahagi, per darab dengan VE. Okay, so, kita tengok R2 kita dah tetap 10 kilo ohm. 10 je lah, kita labelkan 10 kilo ohm. Yang bawah R1 10 kilo ohm. Silap, R1 yang kita nak carilah RT tu. So, kita labelkan RT tambah 10 kilo ohm. Vin kita adalah 6 volt. Dan jawapan kita ni mesti 5.5 volt.
So yang bawah sajalah, kita fokus yang bawah. Berapa banyak yang diperlukan untuk RT ni supaya benda ni jadi 5.5 volt kan. Kita first nak selesaikan persamaan ni very matematik lah, kena ada skill matematik. Kita settlekan 6 volt ni, kita pindah ke belakang, ke kiri. So dia akan jadi 5.5 bahagi 6 sama dengan 10 kilo ohm RT tambah 10 kilo ohm. Lepas tu kita darab silang 5.5 RT tambah 55 kilo ohm sama dengan 60 kilo ohm. Tu pindahkan 5.5 RT sama dengan 60 tolak 55 dapat 5 kilo ohm. Okey, so 5 kilo ohm. Yang ni pindahkan RT sama dengan 5 bahagi 5.5. So 5 bahagi 5.5 kita akan dapat 0.91 kilo ohm.